Takutan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sehelai jerami yang kecil di tangannya sambil berkata, "Alangkah baiknya kalau aku ialah jerami ini." Kadang-kadang beliau berkata, "Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan daku." Suatu ketika sedang beliau sibuk melakukan sesuatu, seorang lelaki telah datang dan berkata, "Si Fulan telah mendalimi saya. Tolonglah Tuan membantu saya dan mengambil tindakan balas bagi pihak saya." Beliau telah menyemati orang itu sambil berkata, Apabila aku duduk untuk urusan seumpama ini, engkau tidak datang. Apabila aku sibuk dengan urusan lain, barulah engkau datang dan menyuruh aku mengambil tindakan balas." Lelaki itu pun beredar dari situ. Kemudian beliau telah menghantar seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Selepas lelaki itu datang, beliau menyerahkan cemeti kepada lelaki itu dan berkata, "Ambillah tindakan balas terhadap saya. Ambillah tindakan balas terhadap saya." Lelaki itu berkata, "Saya telah memaafkan Tuan kerana Allah." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah pulang ke rumah dan mengerjakan solat 2 rakaat. Selepas itu beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar, dahulu kamu rendah, Allah lah yang telah meninggikan kamu. Dahulu kamu sesat, Allah lah yang telah memberi hidayat kepadamu. Dulu kamu hina, Allah lah yang telah memuliakanmu. Dia juga menjadikan kamu pemerintah. Sekarang apabila seseorang datang dan berkata, 'Tolong ambil tindakan balas terhadap kezaliman yang dilakukan ke atas saya,' kamu telah memukulnya. Esok pada hari kiamat, apakah jawapan yang engkau akan berikan kepada Tuhanmu?" Beliau terus mencela dirinya sedemikian buat beberapa lama. Hadrat Aslam, hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menceritakan, pada suatu ketika sedang saya dan Sayyidina Umar berjalan menuju Harrah. Di suatu tempat kelihatan api yang sedang menyala di padang pasir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mungkin itu ialah kafilah yang tidak sempat masuk ke bandar kerana menjelang malam. Marilah kita pergi melihat keadaan mereka dan menguruskan keselamatan mereka pada waktu malam." Tiba-tibanya di sana kelihatan seorang wanita bersama beberapa orang anaknya yang sedang menangis dan meraung-raung. Terdapat satu periuk yang penuh dengan air diletakkan di atas dapur yang sedang menyala. Beliau telah memberi salam dan meminta izin, lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Kenapakah budak-budak ini menangis?" Wanita itu menjawab, Mereka menangis kerana sangat lapar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Apakah yang ada dalam periuk itu?" Wanita itu menjawab, "Hanya air yang diisikan dan diletakkan di atas api untuk menenangkan mereka supaya mereka tidur. Hanya Allah yang akan membuat keputusan antara aku dengan Amirul Mukminin Umar, kerana beliau tidak menghiraukan kesempitanku." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mula menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana Umar dapat mengetahui keadaanmu?" Wanita itu berkata lagi, "Dia Amir kami, tetapi masih tidak mengambil tahu hal kami." Hadrat Islam berkata, "Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membawa aku pulang bersama beliau dan telah mengisi satu sarung dengan tepung, kurma, minyak sapi dan beberapa helai pakaian serta sedikit wang. Beliau telah memenuhkan karung itu
Kemudian beliau berkata, letakkan karung ini di atas belakangku. Saya berkata, biarkan saya membawa karung ini. Beliau berkata, tidak, letakkan di belakangku. Apabila saya mendesak 2-3 kali, beliau berkata, adakah engkau yang akan memikul bebanku pada hari kiamat nanti? Akulah yang akan memikul bebanmu pada hari kiamat, kerana akulah yang akan disoal tentangnya. Saya dan dengan berat hati telah melekatkan karung itu di atas belakang beliau. Lantas beliau telah menuju dengan pantas sekali ke arah tempat wanita tersebut. Lantas saya pun pergi bersama beliau. Sebaik sahaja sampai di sana, beliau telah memasukkan tepung, sedikit minyak sapi dan buah tamak ke dalam periuk itu dan mula mengacaunya. Beliau sendiri yang meniup dapur tu. Hadrat Aslam berkata, aku lihat asap keluar dari celah-celah janggutnya yang tebal. Sehinggalah Harirah, yakni bubur gandum manis, telah bersedia. Selepas itu beliau telah mengeluarkan makanan itu dengan tangannya sendiri, kemudian memberi budak-budak itu makan. Setelah mereka betul-betul kenyang, mereka pun main dengan riang. Baki makanan yang setengah diserahkan kepada mereka untuk dimakan. Kemudian wanita itu sangat gembira dan berkata, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kamulah yang lebih layak menjadi khalifah daripada Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menenangkan hati wanita itu dengan berkata, apabila kamu datang berjumpa khalifah, kamu juga akan menemui saya di sana. Beliau menjauhkan diri sedikit daripada wanita itu dan duduk di atas bumi. Selepas duduk beberapa ketika, beliau pun pula sambil berkata, aku duduk di situ kerana aku melihat mereka dalam keadaan menangis. Hatiku ingin benar-benar dapat melihat mereka dalam keadaan galak ketawa. Semasa solat subuh, biasanya beliau membaca surat Al-Kahfi, Toha dan surat lain yang panjang, dan beliau akan menangis sehingga tangisannya kedengaran beberapa saf di belakang. Pada suatu kali, sewaktu solat subuh, beliau telah membaca surah Yusuf. Apabila tiba pada ayat, innama ashku basi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Surah Yusuf ayat 86. Beliau telah menangis sebegitu rupa sehingga suaranya tidak terkeluar. Kadang-kadang beliau juga akan menangis waktu solat tahajud sehingga menyebabkan beliau tumbang dan jatuh sakit. Keterangan, demikianlah keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nama beliau sudah cukup ditakuti dan digaruni oleh raja-raja yang besar. Hari ini walaupun 1350 tahun telah berlalu, kehebatan beliau masih diakui. Dewasa ini bukan setakat raja ataupun pemerintah. Malah adakah ketua yang biasa sanggup melakukan demikian kepada orang bawahannya? Sambung. Okey. Hadis. Ni ke? Oh, bukan. Ni bab. Ni kisah para sahabat. Ini betul. Okey. Hadis ketiga kan? An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alah unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqu aduwakum
yadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala zikrullahi ta'ala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang amalan yang paling baik dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang meninggikan darjat kamu setinggi-tingginya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik daripada menghadapi musuh di tengah-tengah medan jihad, dan kamu penggalihi mereka atau mereka menggalihi kamu?" Para sahabat berkata, "Bahkan apakah itu ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Keterangan fadilah dan kelebihan zikrullah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengikut keadaan yang umum. Dalam keperluan semasa yang tertentu, sedekah, jihad dan lain-lain menjadi lebih utama daripada segala amalan. Oleh kerana itulah, terdapat kenyataan dalam sesetengah hadis tentang kedudukan amalan-amalan tersebut yang lebih afdal daripada zikrullah, kerana kepentingan amalan-amalan tersebut adalah berkaitan dengan masa dan keperluan yang tertentu, sedangkan zikrullah ialah satu amalan yang berterusan dalam setiap keadaan, maka secara umumnya ia lebih penting dan lebih utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagi setiap sesuatu ada pembersih dan penghilang kekotoran. Umpamanya, untuk badan dan pakaian digunakan sabun, dan untuk bersih digunakan api. Pembersih hati ialah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada zikrullah untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana hadis di atas menyatakan bahawa zikrullah ialah punca kebersihan hati, maka daripada kenyataan itu juga dapat diketahui bahawa zikrullah merupakan ibadat yang paling afdal. Ini adalah kerana setiap ibadat yang akan dikira sebagai ibadat apabila dilakukan dengan ikhlas, sedangkan asas keikhlasan ialah kebersihan hati. Oleh kerana itu juga, sebahagian ulama tasawuf mengatakan bahawa zikir yang dimasukkan dalam hadis di atas ialah zikir qalbi, zikir dengan hati, bukan zikir lisani, zikir dengan lidah. Yang dikatakan zikir qalbi ialah hati yang sentiasa terhubung dan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragui lagi bahawa keadaan hati yang sedemikian adalah lebih utama daripada segala bentuk ibadat. Ini ialah kerana apabila hati seseorang dalam keadaan sedemikian, maka tidak mungkin apa-apa ibadat yang akan ditinggalkan, kerana semua anggota zahir maupun batin adalah mengikut hati. Jika hati sudah terpaut dengan sesuatu perkara, maka seluruh anggota yang lain juga akan turut terpaut dengan perkara itu. Maka siapakah yang tidak mengetahui keadaan seseorang yang dilambung cinta? Ada banyak lagi hadis yang menyatakan bahawa zikir adalah amalan yang paling afdal. Ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Salman Farsi radhiyallahu anhu bahawa amalan manakah yang terlebih besar? Tahu beliau, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikrullah adalah lebih besar. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada zikrullah. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada ayat yang pertama dari juzud yang ke-21. Pengarang kitab Majalis Ul-Abrar berkata, hadis di atas menyatakan bahawa zikir lebih utama dari sedekah, jihad dan ibadat yang lain, kerana zikrullah merupakan tujuan asasi atau maksud sebenar, sedangkan ibadat-ibadat yang lain merupakan perantaraan dan alat untuk mencapai maksud tersebut. Sedangkan zikir terbahagi kepada dua. Pertama, zikir dengan lidah. Kedua, zikir dengan hati yang lebih afdal daripada zikir dengan lidah, dan zikir hati inilah sebenarnya muqarabah
lebih utama. Muqarabah atau hati yang berfikir, dan inilah yang dimasukkan daripada hadis. Fikir sesaat itu lebih utama daripada ibadat 70 tahun. Dalam kitab Musnad Ahmad, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah adalah 700,000 kali ganda lebih utama daripada membelanjakan sesuatu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui penerangan ini dapat diketahui bahawa fadilah atau kelebihan sedekah, jihad dan lain-lain amalan yang dikerjakan mengikut keperluan semasa akan menjadi sangat besar. Oleh itu, tidaklah timbul apa-apa kemusykilan mengenai hadis-hadis yang menerangkan begitu banyak fadilat dan kelebihan untuk amalan-amalan tersebut. Dalam sebuah hadis diterangkan bahawa berdiri seketika di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada solat 70 tahun di rumah. Sedangkan semua ulama sepakat berpendapat untuk bahawa solat adalah ibadah yang paling afdal. Namun jika orang kafir menyerang umat Islam, maka ketika itu jihad lebih afdal berkali ganda daripada solat. Habis ya.